Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Asma'ul Husna. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim القابض الباسط الخافض الرافع المنعز المزيل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك المكيز الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج الرسل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكلم محمد ثابت ميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيام محمد جبلت بنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد ذكره روح لأنفسه
تنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الغمة والظلام محمد ضيق لضيف مكرمه محمد جاءه والله لم يزم محمد عمنا ماته محمد سر علم اللوح والقلم محمد غير معروف يدوم لنا محمد مدحوح يشفي من السقام محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد ختم لرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ni kita sambung lagi kuliah kita, kuliah duha kita. Kita menggunakan kitab Qalbun Salim Syarah bagi Penawar bagi Hati, muka surat 291. Tajuk besar dia iaitu ujub. Ujub. Tajuk besar dia ujub. Dia kagum, ajaib, kagum dengan diri sendiri. 291 qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, al-halaku fithnaini al-kunuti wal-ujbi. Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, Sayyidina Ibnu Mas'ud maknanya anak kepada Mas'ud. Ibnu Mas'ud maknanya anak kepada Mas'ud. Nama sebenarnya ialah Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita buka kitab sirah, Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud ni antara sahabat yang awal memeluk Islam. Antara sahabat yang awal, contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang dewasa yang awal memeluk Islam. Kanak-kanak yang mula-mula memeluk Islam, Sayyidina Ali, orang perempuan Khadijah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni antara orang yang tak awal, tapi bukanlah awal macam Sayyidina Abu Bakar. Antara orang yang keenam awal, Sayyidina Ibnu Mas'ud, orang yang awal masuk Islam jugalah. Jadi kalau kita tengok kitab sirah menceritakan Ibnu Mas'ud ni, tentang perihal Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni antara sahabat yang banyak juga mengikuti peperangan. Antaranya perang Badar, perang yang masyhur, perang Uhud,
perang Khandaq, perang Khaybar, perang Hunain. Begitu juga terlibat dalam Fathul Makkah, pembebasan atau pembukaan kota Mekah. Ini Sayyidina Ibnu Mas'ud. Hadis ni daripada beliau lah. Apa kata Nabi SAW? Bukan ni daripada, ini Sayyidina Ibnu Mas'ud. Sayyidina Ibnu Mas'ud. Al-halaku fisnaini, kebinasaan itu ada pada dua perkara, dua sifat. Al-qunuti, putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, wal ujbi, dan ujub 281 lihat penawar bagi hati. Dalam kitab penawar bagi hati yang asal tu dia panjangkan sikit, iaitu dia kata ujub sini, wal ujbi, menyukakan akan seseorang oleh dirinya. Menyukakan akan seseorang oleh dirinya. Itu mana ujub kalau yang dalam kitab penawar bagi hati tu. Jadi menyukakan seseorang atas diri dia, maknanya dia ajaib dengan diri dia sendiri, dia syok dengan diri dia sendiri, kan? Perasan. Sayyidina Ibnu Mas'ud menyebut dua sifat ini bersama-sama kerana apa dia? Pertama, putus asa. Yang kedua, ujub. Pertama, orang yang berputus asa tidak mahu kepada kebajikan kerana tidak mengharapkannya. Orang yang putus asa ni, dia kata tak nak, biar tak nak lah, biarlah dia macam ni. Ada satu masjid saya mengajar dalam daerah Rembau kan. Dia ni dulu yang basuh-basuh pinggan apa panggil? Siap. Okey, siap. Orang masjid bagi dia duduk dekat masjid. Masjid tu ada masjid, lepas tu ada bangunan macam ada pustakaan, tepi masjid tu ada store, tapi dia buat rumah, dia jadi siap tu boleh duduk situ. Saya ngajar lama juga. Lepas tu saya hilang dah, orang tu tak ada, siap dah tak ada. Bila siap ni tak ada, jadi tak tersusun dah. Bila lepas kita makan tu, saya tengok macam pinggan tu ikutlah, kadang ni ambil kutip, lepas tu simpan dulu. Dan masa ada siap tu saya tengok memang saya balik, orang jemaah surau pun, jemaah masjid akan balik. Jadi benda tu akan tinggal, siap ni duduk situ, dia akan settle. Bila dah tak ada dia ni, saya nampak orang nak balik kan, ada yang tinggal, kesian pula makcik-makcik ni kan, settle sebelum dia siap. Lepas tu saya tanya, mana pergi siap? Dia dah penyakit lama balik, Ustaz. Kenapa pula? Dia ni orang terlibat dengan mabuk ke, dadah ke apa, saya pun tak ni lah. Tapi dia dah duduk masjid tu dah elok lah 3 tahun. Lama 2-3 minggu lepas dia ada, tapi dia dah meong kan, dia dah tak betul. Ada balik, dah tak ada orang tu, dah tak betul dah tu, Ustaz. Saya tadi dia ada imam tu, saya poi kat tadi suruh ni, tengok dah bau ni kan. Tapi dia nampak saya, saya kenal lah, tegur. Tengah makan tu, kau ni orang kampung kata, dah lah tu, dah tua apa. Saya ni, dia kan, ni takdir Allah Ta'ala ni, dia macam menyalahkan dia satu. Lepas tu dia kata apa, daun di Amazon walaupun gugur satu tu, Allah tahu kan. Anda dia bila dia kata takdir, dia dah takdir dia macam tu. Saya kata, bang, jangan bang,
takdir kita pun tak tahu takdir kita Allah tentukan macam mana. Jadi kita ni kena pilih lah yang buat baik kan. Ini dah ni takdir saya. Lepas tu saya pun cakap, dulu kan bukannya ni. Dah tak ni. Dah jadi ini balik lah. Dah mabuk, dah apa kan. Jadi orang perempuan pun takut. Makcik-makcik tu pun takut. Sebab dia suka kacau. Dulu 3 tahun, 4 tahun elok kan. Tapi ayat yang saya tak suka tu bila dia kata saya macam ni, dah takdir saya macam ni. Baik, saya pun bersuara lah juga. Bang, kita ni kita tak tahu takdir kita ni kan. Jadi kita Allah beri pilih yang terbaik kan? Takkan kita dah terus dah tak ada dah, inilah aku. Ush. Dia macam dah putus asa. Tapi entahlah, dia dah mabuk Ustaz dia tu. Kampung tu saya rahsiakan lah, masjid pun saya rahsiakan. Tapi kisah tu memang kisah benar. Takkan nak nipu. Sebab apa saya kaitkan tu? Sebab dia kaitkan dengan kita pun mana tahu. Jadi selagi ada hayat, kita pilihlah yang terbaik kan. Kita pun macam saya, orang luar, ramai orang luar tak tahu pun duduk kat Rembau dulu pun tak pernah dengar Rembau. Tapi ditakdirkan duduk kat Rembau. Orang yang putus asa ni sebab apa? Dia jadi macam tu, dia tak nak lah. Tak nakkan kebajikan, tak nak buat kebajikan dah. Kerana apa? Tidak mengharapkan dah. Saya macam ni tau. Habis tak nak ke betulkan balik diri. Tak ada lah, saya macam ni tau. Ni dah ada takdir macam ni. Itu Ibnu Mas'ud sebut 2 sifat ni. Rosak lah. Jadi dia hanyut dengan keadaan macam tu. Tak nak memperbaiki diri, buat kebajikan sebab putus asa. Yang kedua, orang yang ujub juga tidak mahu kepada kebajikan kerana dia dah merasakan dia ni dah banyak kebajikan kan. Dia rasa cukup lah, dia dah, saya kalau ikut banyak lah ni. Jadi dia tak nak buat kebajikan kerana dia sudah merasakan dia telah ada kebajikan. Ketika Sayyidatina Aisyah ditanya bilakah seorang itu dikatakan telah mengerjakan kejahatan, beliau menjawab ketika dia menyangka dia telah melakukan kebaikan. Bila seseorang itu dikatakan telah melakukan kejahatan, iaitu ketika dia merasakan dia telah melakukan kebaikan. Jadi janganlah kita merasa kita baik, dah banyak kita buat je. Jangan merasa kan. Sayyidatina Aisyah berkata, labistu marratan dir'an li jadidan faja'altu anzuru ilaihi wa ujibtu bihi faqala Abu Bakr ma tanzurina innallaha laysa binazirin ilaika faqultu wa mimma zaka qala ama alimti anna al-abda iza dakhalahu al-ujbu bizinatid dunya ma qatahu rabbuhu hatta yufariqu tilka zinata qalat fanaza'tuhu fatasaddaqtu bi faqala Abu Bakr asa zalika an yukaffiru anki. Aku pernah memakai baju besi kepunyaanku yang baru yang menyebabkan diriku suka melihatnya sehingga aku takjub dengannya. Lalu Abu Bakar bapanya bertanya, apakah yang kamu lihat? Sesungguhnya Allah tidak melihat kamu dengan pandangan rahmat. Aku bertanya, kenapa begitu? Dia menjawab, tidakkah kamu tahu bahawa jika seorang hamba dimasuki perasaan ujub dengan perhiasan dunia, maka Allah murka kepadanya sehinggalah dia meninggalkan perhiasan tersebut. Dia, iaitu Aisyah, berkata, aku lalu melepaskan baju besi tersebut dan aku sedekahkannya. Lalu Abu Bakar berkata, semoga dengan perbuatan tersebut boleh menghapuskan dosa daripadamu. Riwayat Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Awliya.
Sayyidatina Aisyah pernah mengatakan, wa innal ujba law kana rajulan kana rajula su'in. Sesungguhnya ujub itu jika dirupakan dalam bentuk manusia, ia adalah seorang manusia yang buruk. Ujub ni kalau dibentuk dirupakan sebagai manusia yang buruk, huduh. Aisyah dia pakai baju kan, baju besi, lepas tu dia ujub dengan dia rasa itu baru bukan ujub dengan ibadah tu. Ujub dengan macam kita lah kan, pakai songkok, pakai kopiah, pakai jubah. Macam kita rasa kan macam besar, macam ulama besar macam tu kan. Ini bukan ujub dengan ibadah dia, dengan perhiasan dunia je. Macam mana kan? Tapi itulah ni masalah hati semua kan. Belajar-belajarlah kita ni untuk membuang sifat-sifat mazmumah. Seorang lelaki melihat perbuatan Bishr bin Mansur 283. Bishr bin Mansur ni siapa? Seorang imam, ahli hadis dan seorang yang zuhud. Imam Ali bin Al-Madini berkata, tidak pernah aku melihat orang yang paling takut kepada Allah SWT daripadanya. Dia solat 500 rakaat setiap hari. Macam mana sembahyang 500 rakaat setiap hari? Ni kalau Wahabi ni dia kira macam mana 500 rakaat? Tak logik. Dia kira tak logik. Dia solat 500 rakaat setiap hari. Dia juga berkata dia menggali kuburnya dan menghatamkan Al-Quran di dalamnya. Kalau Wahabi kata, bila dia makan, tak logik. Wiridnya ialah membaca 1/3 Al-Quran setiap hari. 1/3 Al-Quran. Meninggal pada tahun 180 Hijrah ketika berumur lebih 70 tahun. Ini Bishr bin Mansur, guru kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni selalulah dengar perkataan Fudail bin Iyad, kisah-kisah Fudail bin Iyad. Kisah Fudail bin Iyad, ulama besar, guru kepada guru. Dia ni guru kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni pun ulama besar. Fudail bin Iyad ni ulama besar, tapi sebelum jadi ulama, dia ni adalah perompak besar, tapi menjadi ulama yang besar. Jadi jangan kita menyangka orang yang pada permulaan dia jahat, tak mustahil dia menjadi orang yang zuhud, orang yang soleh, orang yang ulama besar. Fudail bin Iyad ni, dia punya jahat dia ada kisah. Kawasan padang pasir, dia kira lanun padang pasir lah kan. Satu hari tu dia mendengar perbualan daripada kabilah-kabilah ni. Kita ni kawasan Fudail bin Iyad ni. Ini kalau dia ni, kau hati-hati ni, dia jahat gila tu. Dia ada situ. Lalu dia kata apa? Dia dengar tu macam, ya Allah, jahat aku ni, teruknya aku ni kan. Perbualan tu menyebabkan dia antara sebab lain dia mendengar ayat Quran. Tak ingat ayat apa, tapi macam kisah Sayyidina Umar kan, dengar adik dia baca surah Toha tu. Jadi dia pun kerana mendengar ayat Al-Quran dibaca tentang bab kejahatan. Dan satu lain yang dia dengar perbualan orang kata, kau jangan ni Fudail ni, kalau dia memang kaki perompak kawasan ni. Dan bila dengar tu, mak jahat betul aku ni. Lalu dia kata, akulah Fudail dia kata. Lalu dia berubah daripada perompak yang jahat, akhirnya menjadi orang yang baik, ulama besar. Bentuklah belajar. Satu orang yang
Tak ada apa-apa. Baru ni tadi saya sembang dengan Tuan Haji tu Jaafar dia. Dia cerita anak buah pupu dia lah, buka madrasah Mahat Tahfiz di Ampang KL. Dia sebutlah ustaz sekian-sekian. Dia tu ustaz kenal kot, ada masuk TV dia kata. Dulu dia ni kerja bank pakar lah, apa lah. Lepas tu dia keluar ikut jemaah tabligh. Lepas tu dia ada benda sesuatu yang menjentik hati dia. Dalam program tu dia menangis, dia kata. Lepas tu balik, dia beritahu ayah dia nak berhenti kerja. Marahlah ayah, gaji dah besar kan. Dia pergi belajar tahfiz. Orang dah bekerja belajar tahfiz di Jeram, Selangor. Dalam masa setahun 8 bulan khatam 30 juzuk. Lepas tu dia pergi Jordan untuk ambil bahasa Arab pula. Lepas tu sekarang ni buka tahfiz. Ustaz dah jadi ustaz. Maknanya jangan disangka kan, kadang dia ni orang biasa-biasa, orang jahat, dulu bertatu tapi menjadi orang yang soleh, orang yang wara, orang yang baik-baik kan. Ada orang yang ending dia, permulaan dia tak elok, ending dia tak elok. Jadi kisah Bishr bin Mansur ni rahimahullah ta'ala, yang mendirikan solat dengan lama dan melakukan ibadat dengan sempurna. Bayar 500 rakaat setiap hari, istiqamah. 500 rakaat setiap hari, istiqamah. Ada orang dia buat 500 tu ada program, waktu program tertentu, lepas tu tak buat dah. Jadi buat istiqamah. Apa-apa yang kita buat pun buat dengan istiqamah. Istiqamah ni maknanya dia maintain. Kalau kita baca Quran pun istiqamah. Kalau kita berselawat pun istiqamah. Kalau kita semayang apa-apa pun istiqamah. Itu lebih baik daripada 1000 karamah. Satu amal yang istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi dia ni mendirikan solat dengan lama dan melakukan ibadat dengan sempurna. Setelah selesai mendirikan solat, Bishr berkata kepada lelaki tersebut, seorang lelaki ni, dia tengok Bishr ni semayang lama, sempurna. Lepas tu dah selesai, Bishr berkata kepada lelaki tersebut, janganlah kamu tertipu dengan apa yang kamu telah lihat daripada perbuatanku tadi. Kerana iblis telah mengerjakan ibadah dan solat selama beribu-ribu tahun, tetapi ia menjadi seperti keadaannya sekarang, iaitu kafir. Wa'iyyazubillah min zalik. Jadi mungkin masa dia buat, orang tengok, lepas tu datang nak puji dia ke, saya tengok tuan semayang, Masya Allah, ramai lama. Kata jangan kau tengok, jangan kau tengok aku semayang tu lama ke, apa banyak rakaat ke. Iblis dulu berpuluh-puluh tahun, beribu-ribu tahun, akhirnya macam mana ending dia. Jadi maknanya dia tak nak lah diri dia tu merasa baik sangat, banyak amal. Janganlah, bagi dia kata janganlah. Iblis tu lagi ribu-ribu tahun, tapi akhirnya macam mana. Ini kita baru sikit main act lah. Bukan act dengan orang lain, act dengan diri sendiri, itulah dinamakan ujub. Sayyidina itu apa? Sayyidina 284. Sayyidina Ka'ab pernah memberi nasihat kepada seorang yang sibuk mengumpulkan hadis dengan katanya, ittaqillaha warda
duni minal majalisi wa la tu'zi ahadan fa innahu law mala'a ilmuka ma baina samai wal ardi ma'al ujbi ma zadakallahu bihi illa sifalan wa naqsan. Bertakwalah kepada Allah SWT dan carilah kedudukan yang rendah di dalam majlis. Janganlah kamu menyakiti sesiapa pun, kerana sungguhnya sekiranya ilmumu itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, tapi ada ujub, nescaya Allah tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kehinaan dan kekurangan. Jadi Sayyidina Ka'ab pernah memberi nasihat kepada seorang yang sibuk mengumpulkan hadis dengan katanya, ada setengah orang dia sibuk kan mengumpulkan hadis ataupun sibuk menadah kitab ni. Contoh kan, ada ustaz ni pergi cari ilmu ni, tapi ilmu walaupun banyak sebanyak langit dan bumi, ilmu dia tu banyak, tapi kalau ada ujub, saya tidak akan, Allah tidak akan menambah kepadamu kecuali kehinaan dan kekurangan. Dia merasa diri dia, aku dah setakat ustaz ni ngajar, aku tak heran aku kan. Mana dia merasa ujub. Susah kan. Ni mana ustaz ngajar ni, macam budak lagi ni. Contoh ni bukan saya cakap saya bukan budak lagi, tua dah. Ni kadang ada ustaz-ustaz baru mengajar tempat kita kan. Kadang-kadang kita memandang lekeh kita. Mana budak ni. Kan? Kita rasa aku yang dia ajar ni semua aku dah tahu. Dan dia cakap dalam hati lah, kita rasa dalam diri kita. Tapi wujud. Nescaya Allah tidak akan menambahkan kepadamu kecuali kehinaan dan kekurangan. Sayyidina Ali berkata, al-i'jabu diddus sawaba wa fatal albab. Ujub adalah lawan kepada kebenaran dan penyakit bagi akal yang sihat. Jadi ujub ni lawan kepada akal yang sihat. Maknanya akal tak sihat tu ni, ujub. Lawan kepada kebenaran, maknanya kebatilan. Sayyidina Abu Darda berkata, alamatul jahli salasun al-ujbu wal kasratul mantiki fima la ya'nihi wa an yanha an syai'in wa ya'tihi. Tanda jahil ada 3, iaitu ujub, banyak bercakap perkara yang tidak memberi manfaat. Ketiga, melarang sesuatu yang dia sendiri melakukannya. Melarang sendiri sedangkan dia melakukan. Alah, ni kena kat geng-geng ustaz-ustaz. Tanda jahil ada 3. Ujub, ilmu banyak tapi dia ujub. Tak ada jahil, dia tanda jahil. Ilmu banyak tapi ujub, apa? Itu tanda jahil. Banyak bercakap perkara tidak memberi manfaat. Sembang kan main, sambil berdiri pun boleh bersembang kan. Selalu kadang macam tu lah kita kan. Tadi kat rumah dah bercakap dah, dengan sembang dah dengan kawan kita datang ziarah kan. Dekat kereta tu sambil berdiri tu pun lama dah ni, agak sejam kita berdiri ni, tak habis lagi bercakap sembang kan. Yang ketiga, melarang satu yang dia sendiri melakukan. Tuan-tuan, jangan buat ni, dia sendiri buat. Macam saya mengajar baru ni, ada satu surau, tajuk makan, kitab Penawar Bagi Hati, bukan syarah bagi ni, bukan kitab ni, kitab yang asal dia Penawar Bagi Hati. Tajuk dia sifat mazmumah juga, sifat mazmumah, iaitu loba atas makanan kan. Maknanya dia loba atas makanan, maknanya buruk makan lah, kira kuat makan lah. Jadi adalah dia punya keburukan ni, makan ni kan? Jadi tapi yalah, kita bab makan ni angkat tangan lah. Jadi bila cakap tuan-tuan lepas ni kan jangan pula tak makan kan. Makan lah. Saya pun kan makan. Lepas tu lepas kuliah tu sate, nasi goreng panas-panas lagi, lepas tu sate. Cuman
Makannya sebab kita saya cakap apa, bab kata Ustaz Abdullah dulu, kita tak boleh nak benda tu dah jadi biasa, makan. Jadi kita denda nafsu kita dengan apa? Dengan tak apa, aku layan kau nafsu makan aku, tapi malam ni ataupun esok aku sekat kau dengan berpuasa. Jadi tuan-tuan nak makan lah, esok Khamis puasa cakap. Dia makan esok puasa. Tahiyul tidak puasa kan. Dia melarang sesuatu yang dia sendiri melakukannya. Tapi itulah kan, kita makan ni kadang dah sedia, kita orang pula dah nak dapat pahala melalui makan. Dan Nabi kata afsyus salam, jamulah orang makan. Kita dah jamu orang makan pula, yang datang tu pula orang tasawuf pula. Saya dah. Jadi ada pro ada kontra. Tapi dalam bab melarang sesuatu, mungkinlah macam yang tukar bercakap ni kan, ustaz-ustaz mengajar ni, tuan jaga solat berjemaah tu di awal waktu. Dia asal ke maghrib pun semayang asar kan. Benda tak kena lah. Sebab tu ustaz-ustaz lah yang paling ni sekali, paling banyak kena soal nanti di akhirat Allah. Sayyidina Masyruk berkata, kafa bil mar'i ilman an yahshallah wa kafa bil mar'i jahlan an yujuba bi ilmihi. Cukuplah seorang itu dianggap berilmu jika dia takut kepada Allah. Cukuplah orang tu dianggap berilmu jika dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cukuplah pula seorang dianggap jahil jika dia ujub dengan ilmu. Cukuplah dikatakan jahil. Maknanya kita nilailah diri kita sendiri. Bab ujub ni kita tak boleh nilai orang. Kita nilailah diri kita sendiri. Kita ni tahap macam mana. Kalau kita duk perasaan dengan ilmu kita, maknanya kita tu jahil lagi lah. Al-Wahhab Al-Marruzi berkata, sa'altu Ibn Mubarak mal kibru, qala an tazdarin nas fasa'altuhu 'anil ujbi, qala an tara anna 'indaka shay'an laysa 'inda ghayrika, la a'lamu fil musallina shay'an syarra minal ujbi. Aku pernah bertanya kepada Ibnu Al-Mubarak. Ibnu Al-Mubarak ni selalu kita dengar dia. Kata Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Mubarak ni satu imam yang besar, ulama besar. Apakah sombong? Al-kibru. Dia menjawab, jika kamu meremehkan manusia. Alah kau ni, kita meremehkan manusia. Kau dengan saya makan garam dulu. Lalu aku bertanya tentang wujub. Dia menjawab, kamu melihat ada pada dirimu satu yang tidak dimiliki orang lain. Aku tidak pernah tahu satu yang paling buruk menimpa orang yang melebihi, orang yang solat melebihi rasa wujub. Sombong apa? Sombong bila kita, jika kamu meremehkan manusia. Tak payahlah kau tu, tak payahlah. Kau janganlah beri pendapat. Saya tahulah. Meremehkan. Lalu aku bertanya tentang ujub. Dia menjawab, kamu melihat pada dirimu sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita rasa ada sesuatu pada diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita melihat pada dirimu sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maknanya kita rasa kita lah handan. Oh ni kita ni. Ali bin Sabit berkata, Al-malul fatahul tabzirul wan nahbu wal ilmu afatuhu i'jabu wal ghadabu. Harta itu penyakit membazir dan tamak. Harta itu penyakitnya membazir dan tamak. Ada harta suka membazir, lepas tu tamak pula tu, itu penyakit. Sepatutnya harta ada, rajin bersedekah kan? Tak membazir. Jadi harta ada, tapi membazir dengan tamak tu penyakit. Ilmu tu penyakit dia pula ujub dan cepat marah. Sebab tu
ilmu ni, setinggi-tinggi ilmu, sabar. Kalau orang tu ada ilmu tapi dia tak boleh nak kontrol dia punya penyakit. Ilmu ni penyakit dia ujub lah. Ada ujub, maknanya alim tapi ada ujub, tu penyakit. Dan cepat marah. Cepat marah. Orang dah ada ilmu, makin berilmu, makin boleh kontrol marah, makin boleh bersabar. Ini makin ada ilmu, makin cepat marah, cepat melenting. Bahaya. Jadi kalau orang daripada muda sampai tua pun tak boleh lagi nak kontrol dia punya baran dia tu, walaupun kat rumah kitab tu bersusun, ni hari Isnin kitab ni, Selasa kitab ni, dia macam mengalahkan ustaz pula. Rumah dia kitab penuh, tapi orang tegur sikit cengih, sombong. Maknanya itu penyakit pada. Beza orang yang ada ilmu, dia kalau dulu dia marah, tapi dengan dia belajar makin lama, lebih-lebih lagi kalau dia belajar tasawuf kan, lama-lama dia boleh kontrol dia punya marah. Tenang je kan. Sebab dan ubat bagi penyakit ujub. Dia ada sebab dan dia ada ubat dia. Ketahuilah ujub berpunca daripada kejahilan. Punca jahil. Bila ada ilmu, sepatutnya ujub tu dah boleh buang, dah hilang. Dan ubatnya adalah ilmu pengetahuan. Kena duduklah dalam majlis-majlis ilmu. Kalau tidak, sampai bila pun tak jahil. Sampai bila pun jahil. Mayuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak memberi kepada seseorang itu kebaikan, maka Allah beri dia faham agama. Bila faham agama, maka kita beramal dengan apa yang kita faham tentang agama tu, maka kita akan jadi baik. Kalau sebelum ni kita tak menutup aurat dengan sempurna, kalau sebelum ni kita tak tutup aurat, kita tutup aurat. Sebelum ni tak sempurna, dengan ilmu kita makin sempurna. Makin sempurna, makin sempurna. Kalau sebelum ni kita tak, yang cerita macam mana ustaz tu boleh jadi sampai buka tahfiz tu, dia kata dalam program tu dia menangis tu sebab dia tak pandai baca Al-Quran. Bila dia duduk pergi program jemaah tabligh tu, mungkin dia keluar 3 hari ke apa kan, agak dia menangis bila tengok orang lain boleh baca, dia tak boleh baca Quran, dia menangis. Akhirnya dia buka pula tahfiz. Macam itulah kisah ni, kisah Samsul Ghawghaw. Ada dalam, saya terbaca ke apa, Samsul Ghawghaw tu. Bila dia pernah baca Quran lah, dah jenam dulu, pernah lah khatam. Lepas tu tak pernah lah baca Quran tu. Lama-lama dia pergi umrah, dia semayang, dia baca, dia tengok budak sebelah, budak Arab baca Quran. Budak kecil. Allah, macam aku tak tahu. Dia pun ambil Quran, dia pun buka Qaf Taha ya Qaf Ta tu, dia pun dah tak tahu sebut dah. Qat. Lepas tu dia buka Alif Lam Mim, Alam. Baru dia tahu yang dia dah tak boleh baca. Alif Lam Mim tu dia dah baca Alam. Menangis dia. Lepas tu apa dia cakap? Dia cerita rumah dia dekat Bangi tu, dekat dengan masjid, tapi tak pernah pergi pun. Maka lepas pada tu dia pergi belajar. Kalau buka dia punya Facebook Samsul Ghawghaw sekarang ni, dia mengajar orang ngaji. Dia lah mengajar orang ngaji kan? Lepas tu saya tengok dia baca dia sebutan dia apa semua, Masya Allah. Daripada apa? Daripada sebab Allah nak bagi satu kebaikan kepada seseorang tu, Allah beri dia faham agama. Kalau Allah nak beri dia kejahatan, keburukan, Allah tinggalkan orang tu biar dalam keadaan jahil. Tak kira lah ustaz dah bertukar-tukar, ustaz kitab-kitab dah khatam,
fiqah ke, tauhid ke, tasawuf ke, dia kira tak, dia kira buat tak tahu kan. Kuliah saya kat surau, kadang saya perhati je bila tengok kan, kitab tambah banyak kitab dah khatam, Muniatul Musollinya, Bahrul Mazinya, kitab apa. Tapi kalau berebut nak keluar lepas subuh tu je tak nak duduk dalam majlis kan. Padahal dalam tu lah kita setidak-tidak bila ada orang soal jawab kan, macam tadi tanya pasal semayang Jumaat kan, khatib tengah baca khutbah, maknanya ada lagi dalam masyarakat kita bila khatib tengah baca khutbah, semayang sunat, dia semayang yang boleh hanya semayang sunat tahiyatul masjid. Ini semayang, lepas semayang nak semayang lagi, semayang apa pula? Sebab apa dia buat macam tu? Sebab dalam keadaan jahil. Dia rasa okey lah, betul lah. Ada yang kadang-kadang semayang pakai songkok je dah, tak risau kita bila masa nak kena dahi. Sedangkan dahi itu adalah salah satu daripada anggota sujud. Macam mana? Macam mana dia sujud? Sebab apa? Sebab ialah mungkin dalam keadaan jahil, tak tahu. Ujub ni punca daripada kejahilan. Ubatnya adalah ilmu pengetahuan. Apa-apa saja pun ilmu. Dengan ilmu ni lah semayang kita sah, dengan ilmu ni lah ibadat kita Allah terima. Kalau tak ada ilmu, macam kalau bab ujub ni menyebabkan ibadah kita tiada berpahala, tak ada pahala. Fiqah tu yang kita duk belajar fiqah, salah daripada fiqah segi macam sujud tadi. Sujud tu fiqah tu. Fiqah. Kalau dia tak sah segi sujud, maknanya sujud tu tak betul, semayang tu tak sah. Okey. Kalau dia belajar fiqah, dia tahu oh ni anggota sujud, dia pun ni tempat sujud. Tapi dia semayang tu dalam keadaan ujub, riak, maka semayang tu di sisi fiqah sah. Tapi oleh kerana adanya ujub, adanya riak, maka tiada berpahala, tak ada pahala di sisi Allah Ta'ala, sia-sia. Tapi segi fiqah betul lah, segi pahala tak ada. Semua tu berdasarkan, ketahuilah ujub berpunca daripada jahil, dan ubatnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni Nabi suruh kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi ke satu tempat untuk mendapatkan ilmu, nak belajar satu ilmu untuk beramal, maka Allah mudahkan untuk jalan ke syurga. Maknanya kita ada majlis malam ni, majlis ilmu. Nak dapatkan ilmu tu, maka Allah permudahkan jalan ke syurga. Contoh dia kata, contoh ni, jika seseorang itu merasa wujud dengan sesuatu yang bukan terjadi daripada hasil usahanya sendiri, seperti mempunyai paras cantik atau suara yang merdu. Ini bukan, ini lahir-lahir dan memang kulit dia putih, cantik kan. Ini Allah Ta'ala yang bagi. Suara sedap, suara merdu ni pun memang suara dah, dia boleh tarik tinggi. Kalau suara tak sedap, dia dia berguru pun tak boleh. Memang suara tak boleh lah. Jadi nak ujub dengan rupa, nak ujub dengan suara, sepatutnya dia tidak merasa ujub, kerana ia bukan terjadi hasil daripada usahanya, tetapi ia adalah pemberian dari Tuhan. Sepatutnya bersyukurlah, bukan nak ujub apa. Jika dia hendak berfikir yang kecantikan itu boleh hilang disebabkan penyakit, terutama sekali penyakit cacar, judari, cacar, hendaklah berfikir bahawa cantik itu akan hilang disebabkan penyakit, terutama sekali penyakit muka cantik. Lelaki biasa tak perasan dengan wajah dia. Kita handsome tak handsome, kita biasalah. Hitam manis ke apa, kita laku kan, tetap laku.
Tapi orang perempuan lah biasa kan, dia suka dengan kecantikan. Betul lah, sebab dalam syurga nanti sebab tu Nabi kata dalam syurga nanti kita diberi apa yang kita suka masa atas dunia. Orang perempuan dia suka kecantikan, dia suka perhiasan, maka dalam syurga nanti dia akan leka dengan kecantikan diri dia sendiri. Dia akan tengok diri dia macam dia seronok kecantikan. Jadi jika dia juga naklah berfikir yang kecantikan itu sebenarnya akan hilang disebabkan penyakit. Tak ada penyakit, kalau tak ada penyakit cacar pun akan hilang juga apabila sampai masa tua. Ni sebelah mana kalau bagi? Kalau sebelah kanan kan? Ni kanan. Kalau sini kiri lah. Tapi sebelah saya ni sebelah kanan lah. Sebelah kanan saya ni dulu semua cantik-cantik ni dulu, muda kan. Sekarang ni je kira masih cantik orang dewasa lah. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman remaja dulu kan, semua A. Tapi sampai masa jadi kecantikan tu akan hilang. Tapi nanti sampai masa nanti bila kita semua dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Tapi pasti kalau kita mati dalam keadaan beriman kan, pasti kita semua ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tertinggal pun dalam api. Semua akan masuk syurga. Cuma beza dia lambat dengan cepat. Kalau orang kaya tu lagi lambat. Orang kaya dia masuk syurga 500 tahun lambat, lewat sikit daripada orang miskin. Sebab orang miskin ni tak ada apa nak di audit. Jadi bila kita masuk syurga nanti semua akan muda balik. Yang tu memang A lah. Muda yang tidak akan tua-tua, kerana tua itu sudah tidak ada. Tua tu dah tak ada. Tak ada istilah tua kan. Kalau tua tak ada. Semua muda. Kalau dalam kitab Bahrul Mazi tentang cerita tentang syurga ni, lelaki umur 30-an, perempuan umur 20-an. Ahli syurga ni semua muda-muda, perempuan umur ngam-ngam umur 20-an, lelaki ni macam umur 30-an. Gantengnya kita nanti. Sekarang tak ada kan. Sekarang cengih macam tu lah, garang, roh je rasa muda. Tapi sebenarnya tak ada. Tapi dalam syurga memang itulah kisah. Sebab tu Nabi SAW bila satu makcik yang tua tu tanya kepada Nabi, Nabi gurau. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Nangis kan. Kerana apa? Kerana memang dalam syurga tak ada orang tua. Kerana dalam syurga esok semua orang muda. Muda tu macam mana? Lelaki umur 30-an, perempuan umur 20-an. Memang cute lah. Cukup. Dia tak boleh cerita bab lama-lama tu, bab-bab tu. Nanti menyonggir kan. Jika dia merasa ujub dengan hasil usaha. Okey, tadi ujub dengan kecantikan ini Allah Ta'ala yang bagi. Jika dia ujub dengan hasil usaha sendiri seperti mendapat ilmu dan dapat melakukan ibadat, maka dia hendaklah berfikir bagaimana dia boleh mendapatkan ilmu dan dapat melakukan ibadat dengan mudah. Dia akan mendapat jawapan bahawa dia tidak dapat melakukan dengan mudah kerana ada anggota badan akal fikiran. Bukankah anggota badan dan akal fikiran itu dicipta Allah sebagaimana satu kurniaan kepada manusia? Kau dapat ibadat pun itu semua Allah, kurniaan Allah. Samalah juga dengan ilmu dan ibadat. Serta semua pekerjaan kita semua ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman-Nya, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padalah Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Jadi padalah Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu, baik ke buruk ke kan. Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu perbuat itu. Jadi apa saja yang kita buat, sama ada buat baik ataupun tergelincir dalam perkara-perkara yang tak baik,
Semua itu adalah taufik dan hidayah, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kitab Hikam disebut, kalam Syekh Athaillah yang pertama sekali, dia kata kalau ciri tanda-tanda satu orang tu dia tidak berpegang kepada Allah, dia tak merasa, dia tak berpegang, dia pegang pada amal dia sendiri, maka apabila dia melakukan satu kebaikan, dia dapat melakukan kebajikan, amalan, dia akan rasa apa? Dia akan rasa ni wujud, aku yang ni, kan? Tapi bila dia tergelincir dalam sesuatu kejahatan, dia akan terus down terus. Tapi koi tak down, kan? Down ni apa down? Dia rasa putus asa ke? Ni putus asa. Habis macam mana? Sepatutnya bila kita dapat melakukan amal, sesuatu ibadah, amalan, maka kita syukur, Allah, alhamdulillah, syukur kau pilih aku. Bila kita tergelincir dalam melakukan kejahatan, keburukan, cepat-cepat kita astaghfirullahalazim, Allah ya Allah. Dia bukannya bila buat amal, dapat buat, kita rasa saya bukan acik, bukan nak cakap lah, acik daripada muda marin. Sebab mak acik ajar acik marin, saya tak, acik tak pernah. Oh, dia punya act, oh ya Allah. Bukan, sebenarnya Allah Ta'ala yang pilih. Kemudian bila dia tergelincir, duk tak buat, saya tak pernah tinggal, tiba-tiba dia tergelincir, dia cepat-cepat taubat. Bukannya tak ada dah, habis aku dah macam ni lah, nak jadi apa jadilah. Itu dia tidak berpegang kepada dia berpegang kepada amal, tak pegang pada Allah. Wallahu a'lam. Kita sambung tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ni, kita baca kitab ni, sebenarnya manfaat dia untuk diri kita lah, untuk kita tahu ni penyakit ni. Ada ilmu, lepas tu wujud. Ni penyakit apa? Penyakit hati. Dia penyakit hati, dia termasuk dalam sifat-sifat mazmumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.